Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat petang bersama saya Zahri Harun daripada Farmasi Permai Tumpat Kelantan. Kuatnya angin. Angin kuat. Okey. Kepakaran kami Farmasi Permai adalah membantu mereka yang ada penyakit, terutamanya yang kencing manis, untuk mendapat kaunseling dan cara-cara penggunaan ubat-ubatan yang betul dengan dos yang betul dan pada masa yang betul, dan juga dengan penyimpanan yang betul. Kami juga membantu mereka yang sudah sihat dan ingin kekal sihat untuk mendapat maklumat dan cara-cara pengambilan suplemen yang terbaik supaya anda mendapat kesihatan yang baik dan insyaAllah boleh bekerja, boleh belajar dengan baik, okey, dan boleh memberi khidmat kepada sesiapa sahaja yang anda inginkan dengan yang terbaik, dengan servis yang terbaik. Okey, hari ini hari wanita sedunia. Hari wanita sedunia. Yes, hari wanita sedunia disambut pada hari ini 8 Mac 2021. Every year, setiap tahun dia orang akan menyambut, walaupun hari wanita sedunia ni tidak ada dalam kalender cuti. Dia cuti, just dia orang akan sambut, dan dia akan adalah NGO terutama yang berkaitan dengan wanita akan menyambut dan membuat satu acara yang saya tengok tadi ada yang buat live 24 jam sempena hari wanita, di mana dia orang menjemput semualah astatizah ataupun ustazah, right, yang akan bercakap berkenaan dengan cabaran dan kekangan harapan wanita-wanita. Dan dia orang buat live di mana saya tengok di FB tadi. Okey. Dan kami di Farmasi Permai juga mengucapkanlah selamat menyambut Hari Wanita Sedunia pada hari ini, dengan di Malaysia dia punya tema dia adalah wanita bangkit mendepani cabaran. Memanglah kalau kita tengok wanita di zaman sekarang, bukan sekarang lah, dalam 20-30 tahun terdahulu berbanding dengan sekarang banyak bezanya, dan kita boleh tengoklah mereka ini memang hebat, sama ada di sektor kerajaan ataupun di sektor swasta yang mendapat gelaran Tan Sri, Datuk Sri, okey. Kalau Datin tu, kalau kahwin dengan Datuk dapatlah Datin. Actually ada yang ada Datuk Paduka Maznah, Allah yarhamah. Okay, ramai yang menjadi idola para wanita, dan juga tak terkecuali para lelaki yang mengidolakan wanita-wanita yang hebat, yang berjaya, sama ada di sektor awam ataupun sektor swasta. Dan kita sebagai seorang businessman juga kita melihat kepada mereka-mereka yang berjaya, kaya dan berjaya, ramai yang daripada usahawan wanita. Okay. And then kita di Farmasi Permai memang kita punya customer pun ramai yang wanita. Terima kasih kepada wanita-wanita di sana yang menyokong Farmasi Permai daripada tahun 2000. Kita bermula pada April tahun 2000. Dan juga saya juga mengucap terima kasih kepada saya punya tim, semuanya wanita kecuali accountant seorang. Yang lain semuanya wanita, okey. Daripada tidak ada anak, sekarang ini dah ada yang berkahwin, ada seorang anak, 2 orang anak, 3 orang anak. Alhamdulillah, dia orang setia, dia orang masih lagi berkhidmat untuk Farmasi Permai, dan kita punya goals kita adalah untuk memberi servis perkhidmatan yang terbaik untuk kita punya customer kita, terutamanya di Tumpat dan juga di Kelantan, dan amnya di Malaysia. Kalau boleh ke seluruh dunia lah, ke seantero dunia, kerana kita sekarang ini zaman borderless, yang tidak ada sempadan. Dan bagi anda, apakah wanita dalam hidup anda? Yang pertama bagi saya lah, kalau bagi saya ia adalah tak lain tak bukan keramat hidup kita, tak lain tak bukan ibu dan ayah kita, dan terselit di situ adalah ibu kita adalah seorang wanita. So apa-apa yang dia nak, apa-apa yang dia harapkan, apa-apa yang dia cita-citakan, insyaAllah kita akan tunaikanlah sebab yang mungkin itu kerana dia adalah keramat hidup kita. Whatever kita ni berjawatan tinggi, kita bisnes kita berjaya dan kaya, kita tak boleh lari daripada menjaga keramat hidup kita. Itu adalah ajaran daripada Islam, dan juga apa yang saya belajar daripada sifu-sifu, daripada tuan-tuan guru
guru-guru daripada mentor-mentor kita yang sentiasa berpesan jangan tinggalkan keramat hidup anda, dan sesiapa yang menjaga keramat hidupnya, insya-Allah hidup dia akan keramat. Hidup dia akan berjaya di dunia dan di akhirat. Whatever perangai ataupun rehlah kesusahan, kepeningan kepala untuk melayan, terutama sekali mereka yang dah lanjut usia, wanita ataupun di sini adalah ibu. Okey, kita harus melayan mereka sebaik yang mungkin. Okey, yang pertama adalah itu adalah wanita ini adalah keramat hidup. Yang kedua bagi saya juga, yang kedua adalah dia adalah penyeri hidup. Tak lain tak bukan adalah pasangan kita, isteri kita. Itu adalah penyeri hidup. Itu adalah wanita juga, wanita. So banyak memain peranan sebenarnya wanita dalam family, dan kita haruslah sebenarnya yang paling penting adalah interaksi, dan jangan sombong dan jangan angkuh. Dan kita semua ni ada kelemahan sendirinya, tak kira lelaki atau wanita, dan kita harus akui dan kita harus memperbetulkan sikap ataupun yang tidak disenangi oleh pasangan masing-masing. Itu juga akan menyebabkan wanita ini dipandang sebagai penyeri hidup. So kepada yang ramai wanita di sekeliling mereka, alhamdulillah. Dan yang ketiga adalah penyeri juga hidup kita. Tak kira kalau kita berkahwin, biasalah kita dambakan adalah anak-anak. So kalau dapat anak perempuan ataupun wanita, itu adalah juga kita nak dia orang ni sebagai penyeri hidup kita, yang tidak memeningkan kepala, yang berkelakuan sopan dan mempunyai cita-cita yang tinggi. So itu yang kita kena bina. Itu yang kita bina, tak kira lah anak lelaki ataupun anak perempuan. So cerita saya, anak saya perempuan 3 orang, alright, dan 3 orang. So back to the tahun-tahun yang lalu, sebelum dapat anak lelaki. So adalah cakap-cakap atau apa ni perempuan semua ni, tetapi actually kalau kita menelusuri ataupun kita kembali kepada ajaran Islam, actually Nabi kita sudah bersabda, riwayat hadis riwayat Ahmad Al-Hakim, dia bersabda, beliau bersabda, sesiapa yang memiliki 3 anak perempuan lalu dia bersabar dan dengan kerana dengan kesusahan dan kesenangan mereka, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan memasukkan mereka ini ke dalam syurga dengan kelebihan rahmatnya untuk mereka itu. So menarik. So kalau kita dah tak ada anak lelaki, no problem. Kalau kita jaga elok-elok anak perempuan 3 orang anak perempuan, okey, insya-Allah akan dimasukkan ke dalam syurga pasangan tersebut. Jadi hadis itu tak habis kat situ. So sahabat ni, dia orang ni memang jenis anak murid yang nak tahu secara detail. Memang itulah yang harus kita tiru. Dia punya cara lugah apa ni cara dia belajar, dia orang belajar. So dia tanyalah, sahabat-sahabat pun bertanya kepada Nabi SAW, kalau 2 orang macam mana? Kalau 2 orang pun Nabi kata benda sama juga, jaga elok-elok, insya-Allah dia akan masuk syurga. Dan dia orang tanya lagi, kalau 1 orang macam mana? Nabi pun sambung lagi, betul lah, 1 pun sama juga. Oh, sama juga. Tak habis kat situ. Yes, ada lagi pertanyaan. Kalaulah saudara ataupun adik-beradik, jaga adik-beradik perempuan, macam mana? Sama juga, dia kata. Itulah lebih kuranglah macam itulah dia punya sabda sallallahu alaihi wasallam, dan kita harus percaya dan kita harus yakin. Sabda sallallahu alaihi wasallam ini, dan bila kita dah yakin, dan dia akan memotivasikan kita. Tidak harus kita bersedih ataupun rasa kekurangan diri kalau kita tak dapat anak lelaki. Okey, memanglah kalau boleh nak anak lelaki, kerana salah adalah macam-macam lah. Actually untuk wali, terutama sekali untuk wali. Dan kalau kita sebagai parent, kita meninggal, walinya adalah jatuh kepada anak-anak lelaki. So kepada mereka yang ada lagi, alhamdulillah. Yang tidak ada pun alhamdulillah, kerana dah ada sabda sallallahu alaihi wasallam yang memberi jaminan yang sebegitu besar. Kerana apa yang kita cita-citakan sebenarnya adalah untuk masuk syurga Allah Taala, yang tidak
yang tidak terbanding lah dengan nikmat yang berada di dunia ni. Walaupun kita ada nikmat yang sebesar mana, kereta sehebat mana, rumah sebesar mana, harta sebanyak mana, emas beribu kilo, dia tidak akan sama dengan syurga Allah Taala yang maha besar lah, yang maha besar dan yang maha indah. Itu apa yang kita nak. Kita berfamily, kita berada di kalangan wanita-wanita, okey, bersempena dengan hari ini, Hari Wanita Sedunia, okey. Apa yang kita nak adalah kita punya goals kita ada di sana. Goals kita ada di sana dan kita nak berada di atas kerusi dan dilayani oleh dayang-dayang di syurga Allah Taala bersama-sama dengan isteri kita, anak-anak kita. InsyaAllah itu yang kita dambarkan, itu yang kita doakan, insyaAllah. Alright, and then selain daripada penyeri hidup isteri dan anak-anak, kebanyakan kita sebagai businessman ni dia menggunakan ikon business macam Allah yarhamah Datuk Maznah yang ada security, yang security guard, dia business orang lelaki tetapi dia sebagai CEO dan dia sebagai major shareholders. Memang hebat yang biasa kita dambakan. Kita dengar cerita sehebat Datuk Seri, Tan Sri ke Datuk Seri, yes, and then dia memang bermula dengan kosong lah, dengan zero, dan saya ada terbaca dia punya cerita dia sehingga dia terpaksa mengambil senapang sendiri untuk menjaga rumah VIP lah waktu hari raya, tak silap saya, dia dengan husband dia. Kalau silap, tolong betulkanlah. Saya dah pernah terbaca lah dia punya kisah-kisah dia. Dan kita sebagai seorang usahawan lah, kita harus banyak membaca dan mengambil cerita-cerita inspirasi untuk kita sebagai seorang usahawan juga, dan tidak semuanya usahawan lah. Kalau kita nak sebagai untuk motivasi kita, alright, boleh baca. And then disebabkan oleh bersempena dengan wanita ni, saya cakap lah, yang wanita, lelaki pun ramai yang hebat-hebat di luar sana, insyaAllah. Alright, dan yang kelima yang seperti sebut tadi adalah penyumbang bakti kepada Farmasi Permai sendiri adalah wanita. Daripada tahun 2000, daripada saya ada satu orang sahaja staff selama setahun, lebih kurang dalam setahun, tak sampai setahun, and then saya tambah 2, 3, 4, 5, 6, yang ketujuh baru lelaki. So why? Dia adalah, kita ada alasan kita yang tersendiri untuk mengambil wanita sebagai pekerja, sebagai tim kita untuk membangun kita punya bisnes kita, terutamanya Farmasi Permai yang telah berada di Bandar Tumpak ini selama 21 tahun lah. Nak masuk 21 tahun dah. Tak lama dah. Habis bulan ni cukup lah. 1 April tahun 2000. Masuk 1 April 2021 ni dah 21 tahun. Dan yalah, PKP ni tak sebab banyaklah benda yang tersekat nak buat anniversary ke apa ke. Okeylah, lain kali insyaAllah kita moga-moga kita doakanlah COVID-19 ini akan berakhir dengan cepat. Dan semalam alhamdulillah kita punya di Kelantan hanyalah ada 12 kes yang baru, dan insyaAllah hari ini tak tengok lagi yang tak rasmi, tak tak menjenguk lagi yang tak rasmi, moga-moga akan turun, dan juga di amnya di Malaysia COVID. Actually vaksin tu ialah vaksin, tetapi bukannya disebabkan oleh bila injek vaksin direct dia punya statistik turun. No. Itu ada dia punya bacaan dia sendiri. Dan vaksin sebenarnya akan bertindak, boleh bertindak dengan 90% over selepas dos yang kedua, selama 21 hari. So kepada mereka yang dah diinjek dengan vaksin, alright, dia orang ni just tak silap saya dalam 30 to 40% dia punya protection dia. Dan bila dah ambil 2 dos, barulah dia sampai 90 over dan 90%. Okey. Kepada yang belum daftar, boleh daftar melalui MySejahtera, dan pastikan anda daftar dalam MySejahtera dan dia punya step dia sehingga registered. Let's mean ada setengah, macam saya kena buat 2 kali ataupun 3 kali barulah dia punya step dia tu, last kali tu dia buat registered. Tu baru siap. Kalau tak sampai ke level tu, ke peringkat itu, maksudnya pendaftaran anda masih gagal, belum didaftarkan. Dia kena ada
date, dia kena ada registered. Barulah siap semua tu. Ini kita tunggulah dia punya follow up daripada KKM. Dia akan bagi date dia kat mana kena cucuk, okey. Tempat lokasi di pejabat kesihatan ataupun di hospital mana-mana lah. Di hospital mana-mana. Alright, saya rasa itu sahaja sempena Hari Wanita. Sekali lagi nak mengucapkan selamat Hari Wanita sedunia. Dan kita punya di Malaysia apa dia? Dia punya tema dia. Tema dia sekali lagi wanita bangkit mendepani cabaran. Alright. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Terima kasih sekali lagi kepada semua wanita di sana yang menyokong Farmasi Permai daripada dahulu. Terima kasih. Terima kasih dan terima kasih. Itu sahaja daripada saya, Zahri Harun daripada Farmasi Permai. Any suggestion, any comment boleh direct kepada kita punya hotline kita 017 901 3544. Bye bye. Selamat petang.